RM1 bilion naik taraf kemudahan di sempadan Malaysia Indonesia. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nurul Alis, Aidil Akhbar untuk laporan berita tengah malam. Saudara, Kementerian Kewangan memberikan kelulusan awal berjumlah RM1 bilion untuk menaik taraf kemudahan di sempadan Malaysia Indonesia. Ia termasuk naik taraf prasarana dan keupayaan kompleks kastam, imigresen, kuarantin dan keselamatan CIQS serta infrastruktur jalan raya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia selari dengan pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Dalam perbincangan saya dengan Presiden Jokowi Indonesia, dibicarakan tentang IKN, Ibu Kota Negara Nusantara. Itu berdekatan dengan sempadan Sarawak dan sebagainya di Sabah. Maka kita telah putuskan untuk memberi peruntukan tambahan bagi penyediaan custom, CIQ, sempadan dari segi keselamatan dan meningkatkan upaya kedua-duanya. Custom, CIQ dan immigration, CIQ sebenarnya, dan keselamatan, polis dan kemudian tentera, dan ketiganya prasarana asas seperti jalan raya. Dalam pada itu, Kerajaan Persekutuan bersetuju melantik Setiausaha Kewangan Sarawak Datuk Seri Dr. Wan Lizozman Wan Omar sebagai ahli lembaga pengarah lembaga hasil dalam negeri berkuat kuasa serta-merta. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut memaklumkan kerajaan bersetuju meningkatkan pemberian khas kepada Sabah dan Sarawak berdasarkan perkara 11.2D Perlembagaan Persekutuan. Untuk itu, satu formula khas telah dipersetujui akan diguna pakai bagi menentukan jumlah pemberian khas yang akan diterima kedua-dua negeri. Di bawah formula tersebut, jumlah pemberian khas mengambil kira keupayaan ekonomi keuangan negara. Jadi untuk peringkat awal, Premier menekankan satu peraturan, kaedah. Biar kita tetapkan formula atau kaedah yang jelas. Okey? Dan saya setuju, dalam mesyuarat tadi pun setuju, formula yang jelas. Tapi peringkat awal ini, kita beri sekitar daripada 16 juta itu naik sekitar 300 juta ringgit, sebagai suatu sumbangan, tetapi ini tertakluk kepada formula tetapkan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar mengumumkan pemberian bonus bagi semua pegawai perkhidmatan awam dikecualikan cukai. Perkara tersebut dikuatkuasakan untuk perkhidmatan awam di seluruh negara. Sekarang ini, bonus yang diberikan oleh kerajaan negeri itu tertakluk pada cukai. Tapi atas desakan yang saya fikir bersabar. Jadi sementara makan dengan dengar lagu-lagu, Premier telah asap terus isu ini. Tapi saya fikir bersabar. Jadi bonus itu tidak tinggi. Jadi oleh itu bonus akan dikecualikan dari cukai. Dan ini terpakai atas usul Premier, itu akan terpakai untuk semua pegawai perkhidmatan awam di semua negeri. Beliau bercakap dalam sidang media mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 di Kuching. Kerangka Malaysia Madani perlu dilihat daripada pelbagai sudut, termasuk soal pelaksanaan dan pemantauan secara berterusan yang merangkumi pelbagai pihak, institusi, struktur sosial, dasar, polisi serta kementerian. Ia bukannya menjadi paparan kepada pimpinan bersifat retorik semata-mata.
Penganalisis politik Profesor Dr. Siva Murugan Pandian menjelaskan Malaysia Madani turut dilihat sebagai usaha yang merangkumkan kekuatan semua pihak sama ada golongan majoriti maupun minoriti. Dalam konteks ini, ia menjadi satu gagasan baru yang mahu melihat satu kesinambungan tetapi waktu yang sama diubah sesuai, diberikan nilai tambah bersesuaian dengan sistem ekonomi, politik, sosial tanah air. Apatah lagi, kita melihat asas yang membina negara ini adalah kepelbagaian, kerencaman dan juga keanekaragaman yang wujud dalam kalangan masyarakatnya. Nilai masyarakat itu diutamakan. Tambah beliau, kemasyarakatan juga perlu diutamakan supaya persamaan yang dibina menerusi nilai-nilai lain membolehkan ia bergerak kepada pembentukan tamadun yang seiring dengan konteks Malaysia Madani. Ia turut diangkat untuk mengembalikan semula kegemilangan negara dengan rasa ketanggungjawab ke atas rakyat serta usaha untuk memperkasakan terutama golongan B40. Dalam pada itu, kerangka Malaysia Madani perlu difahami pemimpin, pelaksana dan rakyat untuk direalisasikan. Madani ini tak akan perfect kalau tidak difahami dan tidak dilaksanakan. Dan dia adalah proses. Dia bukan macam, okey kita bercakap pasal Madani, itu dah terjadi. Tidak. Dia ada prosesnya. Dan proses itu perlu disantuni dengan baik. Kita punya Perdana Menteri sebut tentang tata kelola, tentang urus tadbir. Ini yang perlu diperkemaskan. Yang sudah-sudah tu, sudahlah. Kita tak akan maju kalau kita cari salah orang. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Menjelang tahun Arnab Ahad ini, Perdana Menteri mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina kepada masyarakat Tionghoa. Beliau menyifatkan perayaan besar di negara ini memberi peluang kepada rakyat untuk menyemai semangat perpaduan dan saling mengenali. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata elemen kerukunan dan toleransi antara kaum adalah pengikat yang nyata dalam membawa negara ini ke depan. Datuk Seri Anwar turut memuat naik sebuah video memaparkan kisah seekor arnab putih bernama Mickey yang gagah meneruskan perjalanan untuk terus bernafas walaupun penat, yang memungkinkan ia untuk menyerah tetapi menunggu untuk sinar harapan. Sebagai satu negara merdeka dan sudah matang dan dewasa, wajar kita perkasakan semua rakyat, semua kaum di negara Malaysia tercinta. Di untuk kesempatan ini, marilah kita sama-sama merayakan Hari Kebesaran Masyarakat Cina. Kong Yi Fa Choi, Sin Nian Kuai Le, Sin Nian Hao. Masyarakat Tionghoa kini terus sibuk membuat persiapan menjelang sambutan Tahun Baru Cina. Kebanyakan cenderung membeli keperluan perayaan pada saat-saat akhir. Tinjauan RTM mendapati kesibukan bekerja dan bilangan ahli keluarga yang tidak ramai antara faktor penyumbang. Sekarang kita baru mau start itu bersihkan rumah saja sebab itu kerja kita pun tak ada masa. Tapi sekarang ada sikit masa, saya pun pergi luar cuci itu pintu ke lantai ke lah. Rumah-rumah itu pun kita ada basuh cuci lah dengan keluarga saya lah. Kakak, ayah, ibu, semualah. Sekarang family member kurang mah. So tak boleh buat banyak. Sekarang kita family semua anak kurang mah semua. Tak macam dulu. Dulu saya memang ada 4 anak, sekarang saya ada 2 anak. Masa family size sudah jadi kecil. Tahun ni adalah tahun anak lah. So kita raya Cina semua sama-sama raya jugalah kat Malaysia juga. So lagipun tahun ni awal sikit lah. Then market pun okey juga. So pun harap semua kongsikan raya lah. Macam tu lah. Sambutan raya kat market pun kira okey lah. Boleh lah. Kalau compare dengan dulu pun kira okey lah, macam tu lah. Boleh lah.
Sementara itu, Jalan Sungai Ujong di Seremban dan Jalan Raya berhampiran turut meriah dengan pemasangan tanglong sempena sambutan Tahun Arnab Ahad ini. Mulai 15 Februari, murid berpakaian seragam sekolah berusia hingga 12 tahun dan orang kurang upaya OKU akan menikmati perkhidmatan percuma Train Keretapi Tanah Melayu Berhad KTMB. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Loke, inisiatif memberi manfaat kepada 150 murid yang menggunakan perkhidmatan train antara Dabung ke Kuala Gres di Kelantan. Kita optimalkan peruntukan itu. Yang sekarang ini kita guna untuk Subang Sepak, kita alihkan untuk perkhidmatan ini percuma kepada yang pertama untuk Pantai Timur, terutamanya di sektor di negeri Kelantan, di antara Dabung ke Kuala Gidis, yang tiap-tiap hari ada pelajar perlu gunakan kereta api untuk sampai ke sekolah. Kita tak tutip tambang. Begitu juga golongan OKU. Jadi golongan OKU kalau di Pantai Timur, dia OKU saja, ada kad OKU, kita akan bagi satu laluan khas, mereka boleh naik kereta api tanpa membayar tiket. Kementerian juga akan membincangkan langkah serupa kepada beberapa kumpulan lain seperti pelajar sekolah menengah dan warga emas. Tiada sekatan jalan raya akan dilaksanakan Jabatan Pengangkutan Jalan sepanjang pelaksanaan OPS bersepadu bersempena perayaan Tahun Baharu Cina. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Eddie Fadli Ramli berkata ia bertujuan mengelakkan kesesakan trafik berikutan pertambahan jumlah kenderaan semasa cuti perayaan berkenaan. JPJ bagaimanapun akan menggerakkan 2,000 pegawai dan anggota untuk melaksanakan rondaan bersasar di kawasan hotspot Kemalangan selain mengambil tindakan ke atas pemandu yang memandu secara berbahaya. Selain itu, JPJ turut membuat penyamaran sebagai penumpang di dalam beberapa buah bas terpilih di seluruh negara bagi memantau tahap pematuhan pemandu terhadap aspek keselamatan jalan raya sepanjang perjalanan. Sekiranya didapati ada kesalahan dilakukan oleh pemandu bas, tindakan akan diambil terhadapnya dan pengusaha bas. Bila ditemui pada OPS bersepadu dan kempen advokasi keselamatan jalan raya di Ibu Negara. Eddie Fadli berkata JPJ juga akan menyita kenderaan barangan yang melanggar perintah larangan pemanduan kenderaan pada musim perayaan. Larangan dikuat kuasa pada 20, 21, 24 dan 25 Januari. Selepas perayaan iaitu pada 20 hingga 21. 2 kemalangan maut dilaporkan di 2 lokasi di Lipis, Pahang dalam tempoh 24 jam menerusi OPS selamat pada awal pagi Jumaat. Kejadian pertama melibatkan seorang warga emas, Hasnah Muhammad berusia 80 tahun di kilometer 21 Jalan Lipis, Merapoh, berdekatan Padang Tengku, Lipis. Pemandu dan 3 yang lain mengalami kecederaan ringan. Ketua Polis Daerah Superintenden Azli Muhammad Noor berkata, pada kejadian kira-kira pukul 1 pagi itu, kereta yang datang dari arah hadapan telah hilang kawalan dan terbabas, lalu bertembung kereta yang dinaiki mangsa. Sementara kejadian kedua pula, seorang suri rumah maut selepas kenderaan pelbagai guna dinaikinya terbabas di kilometer 18 Jalan Lipis Benta pada pukul 3.50 pagi. Mangsa Normawati Mamat 52 meninggal dunia di tempat kejadian. Di kilometer 259 Lebuhraya Utara Selatan Plus, arah selatan, pemandu dan kelendan sebuah trailer rentung dalam kebakaran akibat tersepit selepas kenderaan dinaiki terlanggar penghadang jalan. Kejadian kira-kira pukul 8.40 pagi menyebabkan semua lorong terhalang dan berlaku kesesakan lalu lintas hingga sejauh lebih 6 kilometer. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri berkata kedua-dua mangsa dijumpai rentung selepas api yang memusnahkan bahagian hadapan kenderaan berjaya dipadamkan. Panggilan kecemasan diterima pukul 8.42 pagi sebelum 9 anggota dan pegawai bersama 3 jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Seremban bergegas ke lokasi. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Seremban ACP Nanda Ma'ruf berkata identiti kedua-dua mangsa yang menaiki trailer
belum dikenal pasti. Siasatan awal mendapati trailer dalam perjalanan dari Kelang ke Senawang dipercayai hilang kawalan dan terbabas ke lorong kanan sebelum melanggar penghadang jalan dan terbakar sepenuhnya. Siasatan lanjut mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Saya mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina kepada masyarakat Tionghoa di seluruh negara. Kena berhati-hati sentiasa semasa berada di jalan raya. Kongsi Facai. Bersua kembali. Usaha membawa masuk pelaburan bersifat digital antara fokus Kementerian Komunikasi dan Digital KKD sepanjang tahun ini. Menterinya Fahmi Fazil berkata pelaburan tersebut dijangka mampu memacu pertumbuhan ekonomi negara ketika pasca COVID-19 sekaligus menjadikan Malaysia hub digital di rantau ASEAN. Kalau sebelum ni kita banyak memberi fokus kepada pembinaan pusat-pusat pemprosesan data processing centers. Ke depan kita juga melihat kepada beberapa sektor yang lain dan ini akan diselenggara dan diselaraskan oleh MDEC. Ya, jadi ini antara yang penting bagi saya untuk kita bukan hanya memacu pertumbuhan ekonomi pasca COVID, pasca pandemik, tapi juga untuk melihat apa yang boleh kita lakukan untuk menjadikan Malaysia sebagai hub digital rantau ASEAN. Beliau terdahulu menghadiri mesyuarat kerja Pelan Strategik KKD 2023-2025 dan agenda KKD 2023 di Bandar Hilir. Hadir sama timbalannya Teo Ni Ching dan Ketua Setiausaha KKD Datuk Seri Muhammad Mentek. Jelas fahami lagi tumpuan lain termasuk aspek prasarana terutama akses internet dan perkhidmatan serta keselamatan data dan siber. Keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman pada 2.75% bertepatan dengan keadaan ekonomi semasa. Penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin berpendapat tindakan itu mampu menstabilkan rantaian bekalan sekaligus menyuntik keyakinan dalam pasaran. Kita sudah pun melihat bahawa kadar inflasi global pun dikatakan sudah berada pada tahap paras yang kita kata paras peak ataupun yang dikatakan sebagai paras puncak. Jadi maksud dia ada indikasi menunjukkan bahawa dia akan berada pada keadaan yang lebih stabil pada ketika ini, dan kita juga lihat pusingan dasar monetary yang diperketatkan dalam konteks negara-negara di dunia pun sudah pun memperlahankan dari segi kuantumnya. Contohnya di Amerika Syarikat pun peningkatan itu tidaklah begitu tinggi seperti sebelumnya. Tiada kenaikan mendadak harga kenderaan atas faktor percukaian untuk tempoh 2 tahun sehingga penghujung 2024. Presiden Persatuan Automotif Malaysia, Dato' Aisyah Ahmad menjelaskan ia susulan kebenaran penangguhan duty excise nilai pasaran terbuka OMV berkuat kuasa 1 Januari 2023. Perbincangan bersama penggubal dasar akan dibuat agar mekanisme OMV dapat dikekalkan demi kepentingan industri. We just received a letter to say it's approved in December, very late last week of December. And we have to let the new government to settle down first, and closer to the date, maybe next year we will appeal again and put forth our suggestions why they have to maintain the old OMV. OMV merujuk kepada harga akhir kenderaan pemasangan tempatan. CKD sebelum dikenakan duty excise mengambil kira kos pembuatan pemasangan komponen selain caj pentadbiran. Pelaksanaannya boleh menyebabkan peningkatan harga jualan kenderaan sekaligus dikhawatiri membebankan pengguna.
Usaha penubuhan Agensi Tunggal Sempadan SBA bagi mengawal pintu masuk negara kini memasuki fasa akhir. Fokusnya tertumpu kepada perbincangan antara Kementerian Dalam Negeri dengan agensi penguatkuasa terlibat bagi menyelaras perincian berkaitan. Setelah selesai, pelaksanaan SBA akan segera dimulakan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, ketika ini lebih 20 agensi penguatkuasa terlibat dalam pengawal sempadan negara. Antaranya Jabatan Imigresen, Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia dan Jabatan Kastam. Kalau kita berhasil ke arah mewujudkan single border agency di mana kesemua fungsi agensi kawal selia itu kita satukan tanpa kompromis soal elemen keselamatan, tapi kita manfaatkan kepada teknologi. Kita ambil contoh best practices atau amalan baik di beberapa negara yang membabitkan agensi kawalan sempadan. Kita percaya itu adalah the right direction, arah tuju yang paling tepat untuk kita laksanakan. Beliau ditemui selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa penyelarasan menangani kesesakan di Tambak Johor di bangunan Sultan Iskandar. Seorang warga emas maut selepas disamun seorang lelaki yang memecah masuk rumahnya dalam kejadian di Kampung Pulai Darat, Jasin, kira-kira pukul 2 pagi Jumaat. Misah Mat Amin, 91 tahun, ditemui dalam keadaan terbaring di bahagian dapur rumahnya. Pemangku Ketua Polis Daerah Jasin, Assistant Superintendent Muhammad Fazli Osman berkata, warga emas berkenaan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Mayat dihantar ke Hospital Jasin bagi proses bedah siasat. Sementara itu, bertindak atas maklumat, pihak polis berjaya menahan suspek kira-kira 6 jam kemudian di kawasan berhampiran. Berdasarkan semakan, suspek mempunyai 3 rekod lampau berhubung kes rompak dan samun. Suspek ditahan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Sepucuk pistol dan 1,200 pil yaba berjaya dirampas dalam serbuan di sebuah rumah di Kampung Lubuk Jambu, Kota Baru kemarin. Seorang lelaki berusia 27 tahun yang dipercayai pengedar dadah turut ditahan. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun berkata, pistol tersebut ditemui bersama kelopak pistol dan 34 biji peluru. 3 paket plastik pil yaba pula ditemui di dalam papan pemuka sebuah kereta. Turut dijumpai 2 bungkusan plastik berisi cecair di syaki ketum di dalam sebuah peti sejuk. Kita telah membuat pemeriksaan di sebuah kenderaan. Jadi dalam kenderaan itu di dalam dashboard. Bersama-sama dengan dadah yang kita rampas 1,200 biji itu dalam dashboard itu. Kereta ini pun kita rampaslah. Suspek direman selama 7 hari bermula 19 hingga 25 Januari. Komited memperkukuh peranan RTM sebagai jurucakap rasmi kepada kerajaan. Ketua Pengarah Penyiaran Suhaimi Sulaiman berkata, beri tempoh sekurang-kurangnya setahun untuk merealisasikan idea-idea baru kepada RTM. Nanti saya akan bincang dengan pengurusan tertinggi kerana saya rasa dengan ada semuanya kekuatan itu, RTM boleh jadi jenama nombor 1 dalam berita, jenama nombor 1 dalam breaking news, jenama nombor 1 dalam entertainment, jenama nombor 1 dalam sports, jenama nombor 1 dalam hiburan dan sebagainya. Jadi semua tu telah disediakan, saya dah sediakan. Nanti kita akan tentukan, kita bukan sahaja boleh dicapai tak sampai setahun. Saya rasa kita boleh mencapai benda itu dalam masa 6 bulan dan saya pasti benda itu boleh dijalankan. And saya rasa plan semua dah siap. Terdahulu, beliau hadir bagi menjalankan tugas hari pertama sebelum mengimbas pas masuk dan menandatangani buku lawatan sebagai simbolik hari pertama lapor diri ke RTM. RTM dianggap sinonim di hati beliau kerana membesar dan sentiasa terlibat dengan program-program di RTM. Justru, pelantikan kejawatan tersebut disifatkan bukan sahaja sebagai satu penghormatan tertinggi kepada dirinya, bahkan peluang terbaik memanfaatkan idea
serta pengalamannya dalam dunia penyiaran. Segmen sukan kita mulakan dengan badminton. Selepas tersingkir awal di Terbuka Malaysia 2023 baru-baru ini, bergu wanita negara Perlitan Emtina berjaya melupakan detik hitam tersebut dengan melangkah ke separuh akhir Terbuka India. Turut layak bergu lelaki utama negara Aaron Chia So Woo Yik. Turut mengikut jejak langkah Pearly Tina ialah bergu utama negara Aaron Chia So Woo Yik. Juara dunia 2022 itu berjaya melangkah ke separuh akhir selepas menewaskan rakan senegara Ong Yu Sin Teo Yi Yi 21-17, 21-11. Sebelum ini, Aaron Woo Yik tersingkir di peringkat awal pada Terbuka Malaysia, manakala Yu Sin dan Yi Yi pula mara sehingga ke suku akhir. Kita beralih ke hoki. Kemenangan kedua berturut-turut yang dilakar skuad lelaki senior negara dalam kempen Piala Dunia 2023 bakal memberi suntikan semangat apabila turun berdepan Sepanyol pada saingan kalah mati Ahad ini bagi merebut slot kepusingan suku akhir. Malaysia mara selepas muncul naib juara kumpulan C dengan menewaskan New Zealand 3-2 pada aksi terakhir semalam. Ketua Jurulatih Negara A. Arul Selvaraj berkata kejayaan ke atas New Zealand semalam telah menyuntik moral pemain untuk berdepan Sepanyol dalam perebutan slot ke-8 pasukan terbaik. Kemenangan kedua dalam Piala Dunia 2023 seperti apa yang kita planning untuk Piala Dunia peringkat kumpulan, apa yang kita nak capai daripada perlawanan pertama lawan Belanda, performance yang bagus dan juga gunakan performance tu untuk keluar bermain dengan Chile untuk mencari kemenangan dan juga kemenangan hari ini. Dan kemenangan kedua berturut-turut untuk pasukan negara memang amat memerlukan dari segi untuk naikkan lagi semangat dan juga kepercayaan diri dan kepercayaan pasukan. Tetapi untuk sekarang, untuk pasukan kita, fokus mereka adalah recovery dan saya tak nak mereka memikir banyak sangat tentang perlawanan seterusnya. Mereka cuma kena enjoy the moment sekarang dengan kemenangan ini, dengan kedudukan nombor 2 dalam grup. Enjoy the moment, relaxkan minda dan emosi mereka, recovery proses dengan betul, tidur, makan, minum dengan betul, dan besok is an off day. Mereka boleh ambil masa sedikit untuk diri mereka untuk keluar, have a coffee, keluar daripada bilik mereka, keluar daripada hotel mereka untuk tenangkan emosi dan mental mereka. Sepanyol kini menjadi halangan terbaharu Malaysia selepas pasukan Eropah itu muncul tempat ketiga dalam kumpulan D. The Speedy Tigers pula dalam misi layak ke suku akhir buat kali pertama sejak kali terakhir pada 2002. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Adis mengucapkan selamat malam.